Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid semua, kita akan teruskan belajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 8, Damainya Bumiku, unit 23, Pencinta Alam, tajuk Manfaatkan Air Hujan. Kita akan mempelajari kemahiran menulis, standard kandungan 3.6, menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Standard pembelajaran 3.6.1, menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran, murid dapat menulis karangan berdasarkan idea utama dan idea sampingan dengan betul. Kriteria kejayaan, murid berjaya memahami bahan grafik untuk mendapatkan maklumat dan menulis karangan berdasarkan idea utama dan idea sampingan dengan betul. Baiklah murid-murid sudah bersedia, mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, aktiviti yang pertama, kita akan meneliti dan memahami gambar langkah-langkah untuk membuat bekas takungan air hujan. Baiklah, murid-murid juga boleh merujuk gambar ini di dalam buku teks. Tajuknya, manfaatkan air hujan. Di sini disertakan langkah-langkah untuk membuat bekas takungan air hujan. Kita lihat gambar yang pertama, menyediakan peralatan yang diperlukan. Baik, murid-murid lihat, apakah alatan yang ada di dalam gambar ini? Kita ada spana, kita ada kepala paip, kita ada rantai, kita ada gam, ada paip dan kita ada bekas takungan air. Ini yang paling penting ya, kita ada bekas takungan air. Baiklah murid-murid, lihat gambar yang kedua. Aktiviti memasang bekas takungan air. Lihat di sini, dia sedang memasang kepala paip pada bekas takungan air. Bekas takungan air ini juga dipasang jaring di bahagian atas. Baik, seterusnya gambar yang ketiga, proses pemasangan paip. Proses pemasangan paip pada bekas takungan air ini. Seterusnya, gambar yang keempat, menyusun rantai dan bekas takungan air. Ya, selepas pemasangan paip, kita akan susun rantai dan bekas takungan air di tempat yang sepatutnya. Dan yang terakhir, terlihat menggunakan air hujan yang terkumpul. Jadi telah siaplah bekas takungan air hujan ini. Jadi apabila hujan yang turun, dia akan terkumpul di dalam bekas ini dan seterusnya boleh digunakan untuk menyiram pokok bunga. Baiklah, sekarang kita akan menulis karangan berdasarkan idea utama dan idea sampingan. Baik, kita lihat gambar demi gambar dan juga setiap perenggan. Murid-murid boleh lihat gambar ini dengan lebih jelas bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bekas takungan air tadi. Cikgu dah sertakan sekali dengan perenggan karangan. Mari baca. Saya dan Datuk ingin mengumpulkan dan menggunakan air hujan. Mula-mula, saya dan Datuk menyediakan tangki air, kepala paip, spana, rantai, bekas takungan air, gam dan jaring. Alatan-alatan itu dibeli oleh Datuk dari kedai yang tidak jauh dari rumah. Baiklah, Hanif dan Datuk ingin membuat bekas takungan air hujan untuk mengumpul air hujan yang turun. Jadi mereka telah pun menyediakan peralatan yang diperlukan. Baik, ini perenggan pertama. Perenggan yang kedua, murid-murid lihat di dalam gambar dan juga perenggan yang cikgu sediakan. Mari baca. Selepas itu, Datuk memasang jaring di bahagian atas takungan air untuk mengelakkan benda asing daripada memasuki bekas tersebut. Datuk menebuk lubang di tepi bekas takungan air
saya membantu Datuk memasang kepala paip pada lubang di tepi bekas takungan air tadi untuk memudahkan air mengalir keluar. Ya, sekarang prosesnya Datuk memasang jaring di bahagian atas bekas takungan ini dan Hanif membantu Datuknya memasang kepala paip di bahagian tepi tangki ini, bekas ini. Baik, kita teruskan. Baik murid-murid, seterusnya kita lihat dalam gambar ini proses pemasangan paip di bawah bumbung. Kemudian Datuk memasang paip di bawah bumbung bagi memudahkan air hujan yang turun mengalir ke dalam bekas takungan. Paip itu dipasang dengan kemas sekali untuk mengelakkan daripada berlakunya kebocoran pada paip tersebut. Datuk membuat kerja pemasangan tersebut dengan penuh teliti dan berhati-hati. Sekarang Datuknya sedang memasang paip di bawah bumbung. Tujuannya supaya air hujan yang turun dapat mengalir ke dalam bekas takungan ini. Paip ini perlu dipasang dengan kemas dan teliti supaya tidak berlakunya kebocoran. Murid-murid, kita lihat apakah langkah yang seterusnya. Seterusnya, rantai dipasang berdekatan saluran paip agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Apabila hujan turun, air hujan akan mengalir melalui rantai tersebut dan akan terkumpul di dalam bekas takungan air. Bekas takungan mestilah diletakkan berdekatan dengan rantai yang dipasang dengan saluran paip. Baiklah, sekarang kita lihat di sini terdapatnya paip di bahagian tepi ini. Apabila hujan turun, air hujan ini nanti akan mengalir ke dalam bekas takungan air melalui rantai yang ada di tepi ini. Baik, yang terakhir, murid-murid lihat gambar. Ibunya sedang menyiram pokok bunga menggunakan air hujan tadi. Akhir sekali, air hujan yang terkumpul di dalam bekas takungan digunakan oleh ibu. Ibu menggunakan air hujan tersebut untuk menyiram pokok-pokok bunga di sekitar rumah. Jadi, air hujan yang turun ini tidak terbuang, tidak dibazirkan, malah digunakan semula untuk menyiram pokok bunga. Ini yang terakhir, iaitu perenggan penutup. Konklusinya, kita hendaklah menggunakan air hujan yang turun kerana air hujan tersebut memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Di samping itu, penggunaan air hujan yang efektif juga dapat menjimatkan kos pembayaran bil air. Kita hendaklah bersyukur kepada Tuhan kerana menganugerahkan air hujan yang bermanfaat kepada manusia. Ya, air hujan yang turun ini mempunyai manfaat yang tersendiri. Kita janganlah membazir dan sia-siakan air hujan yang turun. Kita boleh membuat bekas takungan air seperti di dalam maklumat ini. Dan kita juga haruslah bersyukur kepada Tuhan kerana menurunkan air hujan yang bermanfaat kepada semua manusia. Baiklah, selamat membuat tugasan. Sekian sahaja video PDPR pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.